Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 PDPP. Saya Muhammad Afizuddin bin Yusof, Siti Nur Aini, Suhaila binti Zalan dan Siti Fairul binti Razali. Okey, grup kami akan membentangkan tentang pembelajaran berasaskan masalah ataupun dipanggil problem based learning. Okey, untuk bahagian saya akan terangkan tentang kaedah dan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas terlebih dahulu. Seperti yang kita sedia maklum, ada 5 kaedah dan teknik untuk kita gunakan semasa PDP di dalam kelas, iaitu yang pertama adalah pembelajaran kooperatif ataupun kita panggil cooperative learning, pembelajaran teradung ataupun blended learning, pembelajaran terbalik boleh panggil flip learning, pembelajaran berasaskan projek iaitu project based learning, dan yang paling dan teknik yang kelima adalah pembelajaran berasaskan masalah ataupun boleh dipanggil sebagai problem based learning. Okey, sebelum itu saya akan terangkan satu-satu tentang 5 kaedah dan teknik ini. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ialah satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran. Yang seperti sedia kita maklum, dari segi PDP sebelum ini memang kita gunakan seperti biasa, untuk kita dari segi pembelajaran di dalam kelas. Okey, kita ada 3 pendekatan kaedah pembelajaran kooperatif, iaitu pendekatan konseptual, pendekatan kurikulum, dan pendekatan berstruktur. Okey, untuk dari segi pendekatan konseptual, iaitu tiada tata cara ataupun langkah tertentu dalam melaksanakan pembelajaran, dan elemen utama yang digunakan adalah saling bergantungan, tanggungjawabkan diri, interaksi bersemuka, pengajaran, kemahiran sosial, cara eksplisit dan pemeriksaan kumpulan. Dan dari segi pendekatan kurikulum, guru perlu menggunakan model tertentu dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran guru. Contoh model tersebut adalah seperti STAT, iaitu Student Team Achievement Division, Jigsaw 2, pertandingan permainan pasukan ataupun PPPP, Team Assisted Individual Tie, dan Cooperative Integrated Reading dan Composition CIRC. Dan seperti kita maklum juga, lebih 50 model ataupun metod yang kita boleh gunakan masa kita PDP di dalam kelas ataupun di luar kelas. Okey, dari segi pendekatan berstruktur adalah aktiviti pembelajaran ini wujud apabila struktur kooperatif yang disesuaikan dengan isi kandungan, dan struktur ini boleh digunakan mengikut tujuan tertentu seperti pembinaan kumpulan kecil, kumpulan kelas, mastery, kemahiran berfikir, perkongsian maklumat, dan kemahiran berkomunikasi. Ya, dan kita tahu dari segi asasnya, kita tahu bahawa terdapat elemen dalam pembelajaran kooperatif, iaitu saling bergantungan secara positif, penanggungjawabkan diri, interaksi bersemuka, pengejaran kemahiran sosial secara ekspresif, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya wakil daripada kumpulan 4 akan memperbentangkan tajuk pembelajaran berasaskan masalah. Kumpulan 4 terdiri daripada saya sendiri, iaitu Siti Fairuz, Siti Nuaini dan Cikgu Muhammad Afizuddin. Okey. Sekejap loading pula. Okey, antara konsep pembelajaran berasaskan masalah yang pertama merupakan satu pendekatan pembelajaran yang digunakan berdasarkan penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh guru kepada pelajar, iaitu yang mana guru akan create masalah dan akan bagi kepada pelajar lah. Yang kedua, permasalahan yang akan diberi kepada pelajar akan dirangka dan dirancang terlebih dahulu agar setiap strategi yang diambil oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah tersebut akan dapat meliputi keseluruhan kurikulum yang ada. Seterusnya,
berkonsepkan pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan murid melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif. Iaitu pembelajaran secara kendiri ini pembelajaran secara sendirilah, yang mana dia akan buat dalam grup dan mereka akan belajar daripada masalah yang diberikan oleh guru itu. Okey, seterusnya merangkumi cabaran kepada keadaan. Penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan. Yang kedua, melibatkan penggunaan akal dan fikiran secara kritikal. Seterusnya, kemahiran menyelesaikan masalah. Memenuhi keperluan dan disiplin kerja atau tugasan. Pembelajaran kendiri, kerja berpasukan. Seterusnya, menguasai kemahiran berkomunikasi dan yang last sekali bertanggungjawab dan gigih menyelesaikan sebarang masalah. Okey, antara objektif PBL ni yang pertama, mengukuhkan kemahiran pelajar untuk mempelajari sesuatu prinsip, konsep dan belajar menggunakan maklumat dalam pelbagai situasi. Yang kedua, memperkembangkan kemahiran pelajar, memberi hujah dan pendapat, berfikiran kritis serta kemahiran membuat keputusan. Okey, seterusnya menyediakan pelajar kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang last sekali antara objektif PBL adalah menggalakkan pembelajaran kumpulan kecil, iaitu bekerja secara berkumpulanlah menyelesaikan masalah dalam bentuk kumpulan. Keperluan kepada keberkesanan kerja berpasukan dan pembelajaran secara kolaboratif. Okey, seterusnya antara ciri-ciri PBL adalah yang pertama, situasi masalah yang sebenar yang kompleks, iaitu tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah. Yang kedua, pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menangani masalah, mengenal pasti jurang pembelajaran dan seterusnya mengembangkan pelbagai penyelesaian. Okey, yang ketiga, pelajar memperolehi informasi baru melalui pembelajaran kendiri. Okey, ni antara contohlah bila cikgu yang bagi ilmu, murid terima je. Bila mereka melalui pembelajaran kendiri, mereka belajar sendiri dan mereka dapat informasi baru sama ada dari diri sendiri ataupun daripada rakan kumpulan tadi. Okey, seterusnya guru sebagai pembimbing. Yang kelima, masalah akan memandu ke arah perkembangan keupayaan penyelesaian masalah-masalah. Macam contoh, pelajar ni lebih bijaklah untuk menyelesaikan masalah. Okey, antara langkah-langkah dalam PBL yang pertama sekali pembahagian kumpulan lah, yang mana murid pelajar itu sendiri akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Seterusnya mengenal pasti masalah itu, menjana idea, isu pelajaran dalam seterusnya pembelajaran kendiri, sintesis dan aplikasi dan last sekali refleksi dan tindak balas. Okey, antara 5 proses untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, kenal pasti masalah lah, iaitu mengenal pasti masalah itu sendiri. Yang kedua, menganalisis masalah dan mengumpul data. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, mengenal pasti penyelesaian yang terbaik. Dan yang last sekali, melaksanakan keputusan masalah itu. Okey, ni yang last antara kelebihan PBL ni lah. Okey, kita tengok apa kelebihan dia. Yang pertama, memupuk pelajar bersifat ingin tahu dan meningkatkan minat atau motivasi pelajar untuk terus belajar. Yang kedua, membolehkan pelajar mencuba pelbagai jalan penyelesaian. Macam contoh, bila dah berada dalam grup, dah ada satu masalah, kita dapat tahulah banyak jalan penyelesaian bila kita kongsi dengan kawan-kawan melalui pembelajaran kendiri itu. Okey, seterusnya mendorong pelajar melaksanakan pembelajaran kendiri dan pengajaran antara rakan sebaya. Macam saya cakap tadilah, bila berkongsi idea dengan kawan-kawan, banyaklah ilmu informasi yang dapat daripada rakan sebaya itu sendiri. Seterusnya membina kemahiran pemikiran kritis dan kreatif, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Dan yang last sekali, pelajar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan isi bagi sesuatu pelajaran dengan mudah dan mendalam. Okey, setakat ini saja untuk yang saya punya bahagian. Seterusnya akan dibentangkan oleh rakan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aini Suhaila binti Zainal dari kumpulan 4.
saya akan membentangkan tentang rancangan pengajaran dan pembelajaran harian ataupun RPH. Kami memilih mata pelajaran matematik dengan tema statistik dan kebarangkalian daripada topik 9 iaitu pengurusan data. Topik ini tahun 3, kami letak kelas 3 bijak masa 8.30 sehingga 9 pagi. Tarikh 5 November 2020 hari Selasa. Kami memilih tarikh yang telah lepas kerana dalam RPH ini kami akan membentangkan sekali refleksi. Baik, standard kandungan 9.4 penyelesaian masalah. Standard pembelajaran 9.4.1 menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Okey, topik kaedah dan teknik pengajaran yang kami akan bentangkan adalah tentang pembelajaran berasaskan masalah. Jadi, standard kandungan kami melibatkan penyelesaian masalah. Okey, kita tengok pula objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengumpul, mengelas dan menyusun data berdasarkan situasi harian. Yang kedua, menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Kriteria kejayaan bagi pelajar di akhir topik ini, pelajar akan berjaya jika mereka boleh mencapai objektif pembelajaran iaitu mengumpul, mengelas dan menyusun data berdasarkan situasi harian dan mencapai dan dapat menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru. Pentaksiran iaitu kaedah dan alat. Dalam sesi pembelajaran kali ini, murid akan melakukan aktiviti secara berkumpulan dan perbincangan. BBM atau BBB yang digunakan semasa topik ini adalah papan putih, buku teks, gambar rajah dan kad manila. Kita tengok pula isi kandungan untuk RPH ini. Bagi set induksi, isi kandungan adalah penyelesaian masalah di dalam pengurusan data, mendapatkan maklumat dalam pengurusan data. Aktiviti yang murid akan lakukan adalah, pertama sekali, murid dimaklumkan tentang objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Jadinya sebelum murid-murid memulakan pembelajaran pada hari ini, pertama sekali guru akan memberitahu tentang objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang murid perlu tahu dan murid perlu capai dalam topik ini. Seterusnya, murid diberikan masalah berdasarkan standard pembelajaran dan objektif pembelajaran. Disebabkan kaedah dan teknik pembelajaran yang kami ingin lakukan adalah pembelajaran berasaskan masalah. Jadi, di dalam kelas ini, murid-murid akan mendapat suatu masalah untuk mereka selesaikan. Jadi, bila guru masuk ke kelas, guru akan bagi masalah ini dan murid akan cuba menyelesaikannya. Masalah yang dicadangkan adalah yang murid akan dapat, pertama sekali, berapakah bilangan murid di dalam kelas yang sukakan mata pelajaran matematik? Yang kedua, apakah mata pelajaran yang paling disukai oleh murid-murid di dalam kelas? Jadinya dua masalah ni diberikan kepada murid. Jadi, murid akan berfikir, akan berbincang bagaimana nak selesaikan masalah ini. Macam mana mereka nak jawab soalan ni? Jadi aktiviti utama, kita tengok aktiviti utama. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang mengandungi 3 ahli. Untuk masalah pembelajaran berasaskan masalah, seperti yang telah dibentangkan oleh kawan saya, ciri-ciri pembelajaran berasaskan masalah ini biasanya akan dilakukan di dalam kumpulan. Jadinya murid ni dibahagikan kepada kumpulan. Murid dikehendaki berbincang di dalam kumpulan bagaimana ingin menyelesaikan masalah yang diberikan.
Okey, apabila murid diberikan masalah tadi, dua ni, berapakah bilangan murid dalam kelas yang sukai mata pelajaran matematik dan apakah mata pelajaran paling disukai. Okey, jadinya murid di dalam kumpulan mereka akan berbincang bagaimana ingin selesaikan masalah ni, apa yang mereka perlu lakukan untuk selesaikan masalah ini. Okey, jadinya dalam kumpulan mereka akan berbincang. Okey, disebabkan tajuk ini adalah pengurusan data, jadi mereka telah ada idea-idea bagaimana untuk menguruskan data. Okey, jadinya cadangannya murid akan, okey, nombor 3 ni, murid melaksanakan tugasan bagi mengumpul maklumat tentang mata pelajaran yang disukai oleh setiap murid di dalam kelas. Okey, setelah berbincang, murid dia akan create idea, akan tercetus idea dia macam mana nak buat selesaikan masalah ini. Jadi cadangannya, murid akan menggunakan kertas dan pensel untuk mendapatkan maklumat. Okey, untuk mengumpul maklumat. Okey, bagaimana cara murid dapatkan maklumat tu? Adalah melalui sesi menemu ramah rakan sekelas. Baik. Okey, apabila mereka telah menemu ramah rakan sekelas, murid akan merekod data yang diperoleh di dalam jadual. Kemudian, maklumat data yang telah diperolehi akan ditukarkan dalam bentuk carta pie secara kreatif. Okey, daripada jadual, dalam bentuk jadual tadi, okey, mula sekali murid akan mendapat raw data. Okey, apabila mereka tanya rakan sekelas mereka, okey, kau suka warna apa? Bukan apa. Kau suka subjek apa? Tanya seorang-seorang. Apa mata pelajaran yang awak paling suka? Yang awak suka. Okey. Mereka akan tanya setiap seorang dalam kelas, ahli kelas tu. Jadinya, daripada raw data tu, mereka akan masukkan data yang mereka dapat tu di dalam jadual. Okey, daripada jadual pula, mereka akan tukarkan data itu dalam bentuk carta pie supaya lebih jelas data yang mereka terima tu. Jadinya, carta pie ini dan jadual tadi mereka akan menggunakan kad manila untuk mempamerkan data, okay, secara kreatif. Jadi murid bebas untuk melakukan bagaimanapun, apa cara pun untuk mempamerkan data mereka. Okey, seterusnya nombor 6, murid dikehendaki menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru melalui perbincangan sesama ahli kumpulan. Okey, apabila mereka telah mendapat maklumat tadi, mendapat data, mengumpul data, mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan cara untuk menyelesaikan masalah. Okey, jadi mereka akan jawablah soalan yang mereka dapat ni, 1 dan 2 ni. Okey, setelah perbincangan, murid akan membentangkan tentang hasil dapatan di dalam kelas, di dalam sesi pembentangan. Okey. Penutup, wakil murid merumuskan pembelajaran yang mereka lakukan pada hari ini. Yang kedua, guru menekankan semula kriteria kejayaan yang telah dilaksanakan oleh murid. Okey, kita tengok balik kriteria kejayaan tadi. Mencapai objektif pembelajaran, mengumpul, mengenas dan menyusun data berdasarkan situasi harian. Okey, kita tengok murid-murid berjaya tak lakukan apa yang telah ditetapkan tadi, mencapai objektif tak. Okey, yang kedua, mencapai dan dapat menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok setelah mereka beraktiviti tadi, mereka dapat jawab dengan betul atau tidak masalah yang diberikan. Okey. Refleksi pada akhir pengajaran, 20 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 4 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang. Pencapaian objektif pembelajaran, murid mencapai hasil pembelajaran dengan baik. Murid dapat mengumpul data dan dapat hasilkan dapatan dalam bentuk carta pie. Okey, tindakan susulan, murid diberi latihan berdasarkan tajuk pada hari ini. Okey, tindakan susulan ni untuk memperkukuhkan lagi kefahaman murid-murid dan untuk murid yang tidak berjaya mencapai objektif, apabila mereka mendapat latihan ni,
dapat perkukuhkan lagi kefahaman mereka. Okay, penambahbaikan PDPC memberi peluang kepada murid agar lebih berani beraktiviti dalam kumpulan. Okay, kedua, guru perlu lebih mempelbagaikan aktiviti lebih menarik. Okay, tindakan sesuai untuk murid, pemulihan, memberi latihan daripada buku teks. Pengukuhan murid diminta menyiapkan aktiviti tersebut. Pengayaan, murid memadankan aktiviti berkumpulan tersebut di dalam situasi harian. Okay, sekian saja daripada saya untuk RPH daripada guru kami. Okay, sekian, terima kasih.